Katanya dekat Jenaris Jenaris 96. Last kali bulan 7. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma shalli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Auzubillahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi an haramin wasifat. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya widr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazabitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah al-tuhimah dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita secara mengajut InsyaAllah. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. InsyaAllah saya masih teruskan dengan kitab Tanbihul Ghafilin, tapi tak tahu betul tidak ya. Bab saya rasa masih kita habis bab beratnya maut dan kengeriannya ya, betul. Alhamdulillah, insyaAllah. Lebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih dan nak mengucapkan selamat menyambut tahun baru hijrah kita. Hari yang kedua dah hari ini, 1442 hijrah. Alhamdulillah kita sampai ke tahap ini. Masih lagi terus kita duduk di masjid, di surau, duduk berjemaah walaupun keadaan masa yang kritikal juga, tapi Allah bagi sayangnya Allah Ta'ala kita untuk meneruskan bab berjemaah kita. Yang paling hebat dibagi nikmat untuk meneruskan hidup sampai hari ini 2 Muharram 1442 hijrah. Allah Akbar. Saya sentuh sikit bab hijrah malam ni saya nak baca catatan saya semalam. Ada 15 hikmah hijrah sebenarnya ya. Tengok nanti insyaAllah. Kita tengok sikit. Kalau tak betul salah ni tak apa, yang kali buat kitab insyaAllah. Itu pun hijrah juga sebenarnya ya. Okey, nanti saya sentuh sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab masih lagi beratnya maut dan kengeriannya. Dan nak habis sebenarnya ni. Okey, insyaAllah. Kita tengok. Tak silap saya berhenti pada muka surat 22. Syakik bin Ibrahim berkata, orang-orang bersependapat dengan aku dalam 4 macam, tetapi perbuatan mereka berlawanan. Ya, sahabat ni berkata, orang-orang sependapat dengan dia dalam 4 macam, tetapi perbuatan mereka berlawanan. Yang pertama,
Mereka mengaku sebagai hamba Allah, tetapi berbuat seperti orang yang merdeka bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengakui Allah menjamin rezeki, tetapi hati tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangan mereka. Yang ketiga, mereka berkata akhirat lebih baik dari dunia, tetapi mereka hanya mengumpulkan harta untuk dunia semata-mata. Yang ketiga, mereka mengaku pasti akan mati, tetapi berbuat seperti orang yang tidak akan mati. Empat poin ni cuba renung dengan keadaan kita ni yang masuk tahun hijrah 1442. Saya nakal, saya ambil sikit catatan saya pada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Ya, selalu dia ingatkan kita awal-awal mukadimah dia bila masuk cerita, bila ceramah bab hijrah, betul tahun tu bertambah-tambah. Tahun lepas 1441, sekarang dah masuk 1442. Semalam 1 Muharram, hari ni dah 2 Muharram. Laju tak masa? Laju. Nombor tu bertambah, hari bertambah, ya, daripada 1400 sampai 1442. Maksudnya apa? Nombor sure memang bertambah, tapi kita ni yang dipanggil manusia, umur kita, peruntukan kita untuk meneruskan hidup makin berkurang, makin sedikit. Sebab tu jangan diabaikan masa kita. Hijrah, betul tahun tu hijrah. Kita ni macam mana bab penghijrahan kita? Tu semalam tengok tak TV Al-Hijrah? Tengok tak TV Al-Hijrah? Tak tengok. Allah. TV pun dah hijrah. Betul. Dulu tak ada TV hijrah, TV pun dah Al-Hijrah. Semalam dah masuk 10 tahun. Paling top sekali, paling sedap kita tengok lah, paling nikmat yang kita tengok sekarang ni bab My Quran Time. Allah, tuan-tuan, bukan orang bandar yang tengok, rupanya di kampung pun, ulu-ulu kampung, bukan tengok siap buat gerbang rumah, gerbang nak masuk rumah orang kampung Wak Karmon, betul, di Simpang Renggam. Pergi sana, orang TV Hijrah tu pergi sana, tim Quran Time tu pergi ke sana nak membenarkannya. Punya betul, gerbang tu jadi tatapan orang untuk ambil gambar. Dia buat tu nak mengingatkan dia, mengingatkan orang kampung, jangan lupa tengok My Quran Time. Satu channel, dia kata, satu program yang tak dapat dia lupakan, tak dapat dia boleh tinggalkan, dia akan tetap tengok. Tu nikmat Al-Quran, tuan-tuan, bukan nikmat TV tu. Yang hebat siap beli TV baru pun ada, nak tengok Quran. Pasal apa? Bila dibacakan Quran tu kan, rupa Quran tu kecil, dia nak nampak besar lagi, puas tengok, nak tengok Quran. Yang paling dahsyat tu yang meniaga, siap boleh bagi tahu warning mahal hijrah. Kalau boleh jangan sampai dia mati sebelum habis 604 muka surat My Quran Time. Itu yang sebab niaga Allah kan, niaga hebat pun, niaga kuih jemput dia, betul, boleh hidupkan anak dia 12 orang anak, sambil meniaga, sambil mengingatkan Quran, mengingatkan Quran Time. Tak mampu beli kuih dia, depan tim My Quran Time tu pun dia serahkan kuih tu, ambil je. Dia seronok menolong orang. Tengok kesan Quran tu, kesan yang besar, hijrah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba renung, tuan-tuan, dia tak sayang duit. Orang miskin bukan orang kaya, orang niaga je. Kesan dia. Dan sampai ke level atas, Tunku
JDT TMJ, betul? Tengku Munir Raja Johor pun hebat juga, bola-bola juga, Quran time pun ada juga. Allah, tuan, nampak? Allah nak tunjukkan suburnya Quran sekarang di Malaysia. Maknanya kita jangan lepas peluang, ya. Bila dibacakan ayat tu, Al-Baqarah dah habis dah. Hari ni ulang kaji, masuk Al-Imran, surah Al-Imran dan muka surat 3. Nampak? Al-Baqarah saya cerita dulu sampai hujung cerita bab hutang, betul? Hujung bab hutang, daripada riba, infak, mula-mula infak, lepas Yahudi tu cerita bab infak, bab riba, bab hutang. Janganlah, ya, bab infak jangan lepas peluang kita berinfak. Bab riba jangan main-main. Bukan Allah haramkan, bukan Allah haruskan, bukan Allah sunatkan. Allah perang, tuan-tuan. Orang yang bersekongkol ataupun menjadi salah seorang daripada the whole stakeholder yang membenarkan riba, Allah perang. Nampak? Ini bukan saya kata, Quran kata. Sama dengan bab hutang. Hutang ada satu ayat tu 282 bab hutang. Satu ayat, satu muka surat. Satu ayat tu satu muka surat. Boleh habis satu nafas. Qari yang dalam TV tu tak Tirmizi dengan Tarmizi tak terdaya nak habis. Walaupun nafas dia panjang, tapi tak terdaya nak habis satu ayat tu satu muka surat. Tapi kena tahulah mana berhenti, mana boleh jalan, betul? Tu mengaji bab, cari berjalan, belajar. Ada bab tajwid, ada bab taranum, ada bab lagu, ada bab yang paling hebat, bab tadabbur. Ni dah masuk 2 hijrah kan, 2 Muharram, dah tahun baru. Ke mana hijrah kita? Salah satu tu Quran. Nak hidup sehebat-hebatnya hidup mesti dengan Al-Quran. Baliklah tuan-tuan, balik. Bukan saya suruh balik kepada Al-Quran, ya. Cuba renung di rumah kita berapa jam. TV sekarang 4 jam confirm, betul? Sabtu Ahad cuma 3 jam 3 kali. Tapi hari yang biasa Monday to Friday 4 jam. TV dah 4 jam. Kita berapa jam dengan Quran, tuan-tuan? Ni kena renung. Tu salah satu hijrah kalau nak buat betul-betul, ya. Tak kira negara mana, ya, Malaysia ni, kalau tak betul-betul dengan Quran, tuan-tuan, kalau tengok dalil daripada muka Al-Baqarah yang pertama ni, juzuk pertama ni, kau tengok, kalau negara kita tak betul ikut betul-betul dengan Quran, tak ke mana, tuan-tuan? Hijrah tu tak ada ke mana? Cakap terang lah. Pasal Nabi dah kata dah, 2 tak ikut sesat. Betul tak betul? Masa tak cukup. Masa kita sekejap je. Nabi dah doa dah, 60-70 umatku. Nabi doa. Kalau kita dah masuk ni hari ni, hari ni dah 59, besok 3 Muharram, Allah tulis umur kita 60 tahun saja. Tinggal berapa hari lagi, tuan? Kalau ikut tahun Islam laju, tuan-tuan. Masa dia cepat. Ni kena renung, ya. Ngaji juga kadang-kadang tak faham juga, betul? Ni kita kena renung bab-bab tu. Kena kasihankan diri kita. Tu, ya. Balik pada kitab tadi, ya. Pertama, mereka mengaku sebagai hamba Allah tetapi berbuat seperti orang yang merdeka bebas. Janganlah. Tak ada bab bebas. Betul Ustaz, 31 Ogos ni merdeka, betul? Betul, merdeka daripada British, betul? Naik bendera kita Union Jack, nama bendera British dulu. Betul? Memang merdeka. Merdeka macam mana? Kalau ulama kata merdeka yang sebenar-benarnya, kita merdeka sampai ke kubur, sampai ke akhirat, kita masih lagi merdeka. Hanya kita bebas pada api neraka sebenarnya, seksa neraka. Sebab tu kena cari jalan dunia ni. Bukan merdeka daripada penjajahan British, bukan merdeka daripada penjajahan tempat lain. Merdeka tu sebenarnya bila kita masuk je ke kubur, kita dah siap, ya. Tak ada kita nak bimbang bab malaikat
Munkar dan Nakir. Tu. Tu kena ada. Lepas tu jangan kita terasa merdeka, terasa bebas. Tak, ni bumi Allah Ta'ala. Bila duduk di bumi Allah Ta'ala, tak ada lain. Ada undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Belum sampai lagi tilka hududallah, belum. Ayat nombor 2 tu dah diceritakan hukum-hukum ada dalam Al-Quran. Yang kedua, mereka mengaku Allah menjamin rezeki, tetapi hati tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangan mereka. Yakin ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq. Yakin Allah bagi rezeki, tapi kadang-kadang bila tak ada bab kekayaan tu, tak tenang. Maksudnya apa? Dia hamba pada bab dunia, nak sangat kaya. Kalau duit tinggal RM5 dalam poket tu, dah bimbang dah, risau. Dulu RM5 orang risau ke? Sekarang RM50 lagi risau. Nak makan apa RM50? Tu berfikir dia. Jangan jadi hamba bab dunia, apalagi hamba duit. Ni ada yang rezeki ni kita dah ditulis. Tiap manusia fulan bin fulan ada rezeki dia sekian-sekian. Jangan kita bimbang. Allah takkan Allah lempar kita ke dunia ni tanpa makanan, betul? Tanpa sikit rezeki pun mesti ada. Cuba kita ni jadi tamak, jadi kelojoh dengan bab nak kejarkan rezeki. Janganlah tu nak keluar tu bismillah tawakkaltullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yakin dengan Allah, serah terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mereka berkata akhirat lebih baik dari dunia, tetapi mereka hanya mengumpul harta untuk dunia semata-mata. Maksudnya apa? Akaun dunia dia hebat, saving. Lagi satu, current, betul? Simpan tu ada current. Tak boleh orang lain ambil, betul? Walaupun orang rumah dia sendiri tak berani. Saham lagi, aset. Wah, tuan-tuan, bimbang anak tak ada rumah. Satu rumah. 4 anak, 4 rumah dah standby. Kereta, cuba tengok rumah teres, berapa biji kereta ada? Menantu balik, anak balik, Muharram cuti, penuh tak kereta? Penuh. Jam. Bukan bandar, parit, botol. Betul. Botol kiri, botol kanan, lambau kiri, lambau kanan, jam. Tu saya tak berani buat kuliah waktu tu cuti ni. Saya selalu balik Perak. Tak berani. Jam, orang Perak kata. Jangan mari ustaz. Jam. Satu rumah 6 kereta. Satu rumah. Kereta bukan kecil-kecil, kereta besar. Iris tak main. Macam saya kereta Iris tu tak main. Dia main kereta apa? Exora, langsung tak main. Main apa dia? Yang daripada neraka apa? Daripada api neraka, wildfire. Apa lagi? Alphard, betul? Alphard baru ada Alphard lama. Orang Perak tak panggil Alphard, Al-Fatihah. Tu Allah Akbar. Macam kita dulu kan terpanggil Honda, kan dulu panggil Honda Mayat. Ni ingat tak? Otai-otai. Honda Mayat. Dulu paling laju tu. Kalau ada sebiji kat Kajang, itulah kereta yang paling laju. Dia punya meraung dahsyat. Dipanggil Honda Mayat. Senang betul nak accident. Tu. Sekarang dia tak panggil tu Al-Fatihah. Tu orang Perak kata, saya cuma sampaikan je. Tu kena rendong tuan. Hebat, kereta banyak sangat. Nampak? Punya hebat, persiapan untuk keluarga terlalu hebat. Tapi yang sayang, yang sedih, hijrah dia yang akan datang dia terlupa. Hijrah ke mana? Hijrah ke satu alam yang hebat, yang akan disoal, yang akan ditanya, satu-satu soalan akan disoal. Tak tahu kita nak menjawab macam mana tuan-tuan. Dengan cubaan-cubaan Allah SWT sekarang ni memang hebat, betul. Allah hantar binatang kecil tak nampak. Tok Wan kita, Tok Ki kita tak pernah cerita pun binatang C19. Nampak? Ni besok kalau kita umur sampai contoh 95 tahun lah kan, sampai 95 tahun, tahun 2000 berapa? 40 kan, cucu tunjuk, Atok ni apa tu? Atok jawab cakap putih, masker.
Pasal apa? 2020 punya vision ini dia. Betul. Jadi ikon tahun 2020 dan berkemungkinan sambung sampai 2021. Betul. Allah, tuan-tuan. Sampai tak ke Mekah, sampai tak keluar rumah, sampai gemuk kat rumah makan. Betul. Allah tu. Itu jadi ikon. Maknanya peringatan Allah Ta'ala. Agak-agak lepas ni Allah hantar apa, tuan-tuan? Tahu ke tak tahu? Tak tahu, tuan-tuan. Tak tahu kita. Takut kita ni tiba-tiba bergelimpangan. Tahu bergelimpangan? Mati macam tu je. Dah pun berlaku zaman dulu. Allah hantar suara kepada kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh yang engkar, yang bunuh unta merah. Allah, degilnya manusia. Kita bimbang takat tu kita punya level kedegilan kita dengan Allah Ta'ala. Macam-macam Allah peringatkan kita. Kita tak boleh tak respect. Tu macam Beirut, berlaku tak? Berlaku. Siapa sangka benda buat baja je, meletus, bukan meletus, berasap, blast. Nak lari mana, tuan-tuan? Yang dalam hospital tak sempat lagi. Ranap, raib, ruyuk terus. Doktor bukan hilang, ruyuk tu, raib terus. Apalagi nurse, apalagi ubat-ubatan, habis daripada pelabuhan tu. Dia punya nukleus dari situ sebar, blast, tak sempat lari. Allah punya mesej tu terlampau dahsyat. Cuma dia sayangkan semenanjung tanah Melayu ni. Diingatkan kita pasal apa? Kita maintain lagi dengan selawat kita, maintain lagi kita punya Quran yang hebat sekarang ni. Kemudian maintain lagi kita punya taat kita, taat Allah, taat Rasul. Itulah salah satu kekuatan ya yang saya nak sampaikan sikit bab hijrah ya. Saya ambil pada ustaz semalam ya. Ustaz Saibuddin, Dr. Saibuddin ya. Saya catatkan situ. Siapa yang tengok YouTube semalam ada live, saya catat. Menarik dia punya hikmah, 15 hikmah. 15 hikmah hijrah umat Islam di zaman sekarang. Kena ada. Kena ada bab hijrah. Ada 15 ya. Dalam zaman Rasulullah SAW ada 3 hijrah diceritakan. Dalam zaman Nabi ada 3 hijrah. Yang pertama hijrah akidah. Yang kedua hijrah ibadah. Yang ketiga hijrah ukhuwah. Yang mengalih pada bab akhirat. Kita zaman sekarang kena cari jalan untuk jadi umat terbaik. Kuntum khairul ummah. Kita umat yang the best. Nak jadi umat the best. Maksudnya bukan untuk manusia, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya catatkan 15 ya. Yang pertama hijrah daripada syirik kepada keimanan. Kita dah beriman dah sebenarnya, tapi masih lagi bab-bab syirik tu masih berlaku lagi. Tak yakin dengan Allah Ta'ala. Wahal hari-hari qul huwallahu ahad Allahus samad. Baca pula dalam sembahyang, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi tak yakin dengan Allah Ta'ala. Lepas tu tak yakin dengan ayat Allah. Ada Quran, tak pasti lagi nak ikut atau tidak. Masih lagi 50-50. Masih lagi tergantung-gantung. Walhal dah dibuat, dah diajar, dah disusah payahkan oleh Rasulullah SAW. Kita sekarang baca sedap, betul? Dengan My Quran Time, dengan Quran yang cantik, ditulis baris cukup, dengung semua cukup, dengan tajwid, dengan lagu semua cukup. Zaman Nabi tak ada, tuan-tuan, baris pun tak ada. Satu perkataan di pelepah kurma, satu perkataan di kulit binatang, macam-macam. Sampai berdarah, berperang, sampai berdarah, sampai mati syahid nak mempertahankan ayat-ayat Allah Ta'ala. Hebatnya kita sekarang ni, nikmat kita baca Quran terlampau dahsyat. Kita tak terfikir susahnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya nak membawa ke tahap yang kita ada sekarang ni, tuan-tuan. Susahnya Nabi, sampai kita tak boleh nangis. Wahai Nabi kalau baca tu, sebab terasa Nabi susahnya nak dakwah. Kita nak dakwah bukan orang kafir, kita nak dakwah sesama kita. Payah pasal apa? Masih lagi yakin dengan bab yang syirik.
Walhal dia baca Quran daripada darjah 1 dah bacalah Quran. Sebelum darjah 1 dah baca dah tadika pasti. Betul? Semua dari mukaddam sampai ke 30 juzuk. Tapi masih lagi tak yakin dengan Allah Ta'ala, tak yakin dengan ayat Allah Ta'ala. Tanda ada yang langsung tak jenguk, yang sedih dah ada depan mata TV Quran time. Waktu kritikal sekarang ni, waktu yang diturunkan bala yang hebat, yang tak pernah dikenang orang. Allah hantar hadiah yang paling hebat depan mata, depan TV, depan internet, live pun tak terdaya nak menengok. Apa yang kita nak jawab dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan? Ni hijrahlah, jangan tangguh. Maksudkan kita ni bab paling dahsyat, syaitan suka, iblis suka kita ni dicantikkan dengan bab tangguh. Yakin sangat hidup kita ni panjang masa. Kita terlupa kita ni calon-calon jenazah. Itu kena renung kita. Itu yang pertama, ya. Daripada bab hijrah yang pertama, hijrah daripada yang syirik kepada yang iman. Yakin dia. Banyak yang lari pada bab tu. Itu dipanggil hijratul binal syiriki ilal iman. Yang kedua, hijrah kepada kekufuran kepada Islam. Masih lagi buat perangai yang kafir. Perangai kafir itu masih dilanjutkan lagi. Walaupun dah mengaku innad dina indallahil Islam. Ada hukum Arab dalam Al-Quran haram, kita masih diteruskan lagi, masih lagi teruskan dapat pendapatan sumber yang haram. Ada, masih lagi dibiarkan lagi mengutip cukai pada pendapatan jual Arab, masih lagi diteruskan. Apa yang kita nak jawab besok, tuan-tuan? Ni, ya, bab-bab tu masih lagi tidak yakin. Tu hijrah daripada bab kekufuran kepada Islam. Yang ketiga, hijrah daripada keduniaan kepada keakhiratan. Tu, jangan dunia takat tu saja sebenarnya. Orang Jawa kata mampir, betul? Sebentar saja. Kata ustaz ni, saya catatkan, dunia ni terbahagi kepada 5 makna dia. Daripada rendah, bawah, singgah, lalu, lewat. Yang singgah, betul? Dunia ni singgah. Kita akan melewati bab yang rendah. Adam turun sini dengan tok hawa kita pengsan. Bunyi hanyanya bau dunia ni berbeza dengan syurga. Allah, tuan-tuan. Tu sebab tu kita ada duduk dalam dunia ni, cari jalan. Saya baca dalam kitab Jambatan ke Akhirat ni, ditulis oleh penulis orang Brunei, di-endorse oleh Mufti Brunei. Apa dia cerita? Dia kematian anak ni. Cerita bila orang yang beriman ni, orang yang sayang Allah Ta'ala, orang yang disayangi Allah Ta'ala, sayangkan bab kitab, bila mati je ditangisi bumi, ditangisi langit. Pasal apa? Langit ada 2 pintu. Bila orang yang saleh ni, yang taat Allah Ta'ala ni, bab kebaikan tu melalui pintu langit ke atas. Langit pun hantar pintu, ya, dia buka pintu untuk amalan dia. Bila mati je tertutup pintu, langit menangis, tak menerima kebajikan yang dibuat oleh orang-orang soleh. Sama juga bumi. Bumi bila matinya orang alim, orang yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, bumi pun menangis. Pasal apa menangis? Dah tak ada orang lagi nak sebut nama Allah Ta'ala, dah tak ada orang lagi nak sujud dengan Allah Ta'ala. Yang mati tu dah habis. Bumi suka, tuan-tuan, bila kita sujud ni, seronoknya bumi, tanah ni. Sebab tu jangan bimbang kita sujud di mana. Pasal tanah ni meratapi kita besok. Bila kita dah berhenti zikir, dah berhenti sujud, bumi akan menangis nanti. Sebab tu jangan berhenti zikir, tuan-tuan. Pasal apa? Tanah ni mendoakan kita sebenarnya. Bila kita mati, dipeluk je kita besok. Bukan dihimpit. Orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala, bila masuk ke lahat, bukan dihimpit. Yang dihimpit tu yang maksiat dengan Allah Ta'ala, tu yang ada himpitan liang lahat. Tapi orang yang sayang Allah Ta'ala, bumi tu peluk kita, liang lahat tu peluk macam ibu memeluk anak dia sendiri. Ni
Tu yang ke berapa? Yang ke tiga, ya. Hijrah daripada keduniaan kepada keakhiratan. Yang kelima, keempat, hijrah daripada kebendaan kepada amal. Tu pesanan Rasulullah SAW kepada Fatimah. Jangan berhenti beramal. Ni, ya, jangan kita bab benda. Benda dia apa? Kerja, cari duit, cari harta. Berhentilah. Dah cukup 40, 50 tu. Sambil-sambil aja. Masa dah tak ada, tuan-tuan. Ya, cari jalan. Ni dah masuk 2 hari 2 Muharram. Berapa banyak kita semain sunat, berapa banyak dengan Quran kita. Pak, kalau duduklah satu hari depan TV tengok Quran 4 jam tu, Allah suka tak suka, tuan-tuan? Takkan Allah marah, tuan-tuan, 4 jam mengulang-ulang Al-Quran. Orang yang meniaga kuih jemput-jemput tu pun ada duit, ada masa untuk tengok My Quran Time. Kita ni yang dah pencen. Sebut orang pencen. Ada orang pencen ni? Ramai betul. Sebab tu jangan kata pencen ni banyak masa. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, bila pencen je, tak kira pencen option ke, pencen sendiri ke, pencen sebenarnya. Pencen ni bila panggil pencen je, sebenarnya masa dia very very critical. Anytime, anywhere. Betul? Tu banyak. Apalagi yang muda pun sama juga. Jangan kata orang pencen yang mati dulu. Orang muda pun akan mati lagi awal. Tapi mati muda-muda pun rugi sebenarnya. Rugi mana? Rugi. Tak sempat dunia, tak sempat akhirat. Kecuali dia betul-betul dengan akhirat. Yang pencet, yang umur banyak pun belum tahu juga. Is it utilized? Betul. Masa tu diguna atau tidak? Kita utilize atau tidak? Masa yang panjang, umur yang panjang-panjang tu kita Allah bagi. Tu kan disoal besok. Balik pada ya, hikmah yang ke berapa? Yang ke-5, betul. Yang ke-6, hijrah daripada maksiat kepada taubat. Berhentilah. Yang dulu-dulu berhentilah. Cukup. Vespa, Ducati, apa lagi? 60-an, cukuplah, berhentilah. Baru ni saya terserempak di RNR, ya. Nak tolong tak boleh. Grup motor besar-besar ni, ya. Saya tengok motor pun tak terdaya nak tolak. Terpaksa budak-budak muda. Ni yang saya ingat budak-budak muda. Panjang lagi rambut, pergi putih, hanya putih. Tolak motor Harley Davidson, betul? Kecil besar, tak sama dengan Honda 40cc kan. Akhirnya panggil budak-budak muda. Budak-budak muda pula motor kecil-kecil. Pasal apa? EPF tak dapat lagi, betul? Ni yang berumur-umur ni dapat EPF, dapat pencen, beli motor besar-besar. Belanja bukan sikit, tuan-tuan. Saya tahulah geng-geng motor ni. Jaket tu entah tak beratus, kasut sebelah tak beratus. Tu kalau mak pet dapat sebelah kasut dia, suka dia seminggu dia punya apa, bekalan, betul. Tu. Tapi tu kadang-kadang tak terfikir masa dia terlampau sedikit. Janganlah buat benda-benda pelik-pelik. Ni lupakan baru. Nak azan dah? Belum? Azan? Nak azan dulu ke? Sila azan dulu. Banyak hari ni. Baru 5, insyaAllah. Sila. Allah.
Boleh saya habiskan 15 poin? Boleh? Saya baca poin ni, boleh Okey, insyaAllah. Yang ke-6 Yang kelima, hijrah daripada maksiat kepada bab taubat. Yang ketujuh, hijrah daripada perbezaan kepada persamaan. Umat Rasulullah SAW ni ada bab rahmat dia, tak ada perbezaan, tak ada beza-beza, tak ada kasta-kasta, tak ada. Kita ni cari jalan, jangan kita pandang status kita. Tu hijrah kita, jangan pandang-pandang rendah dengan orang. Yang ke-7, yang ke-8, hijrah daripada permusuhan kepada persaudaraan. Sama orang yang beriman adalah bersaudara, maka perbetulkan kita, landasan kita, takwa kita. Tak ada musuh-musuh tuan-tuan, sesama kita. Memang betul kulit sama tak sama, betul. Tu. Yang ke-9, hijrah daripada kebencian kepada bab kasih sayang. Jangan benci-membenci. Bila benci-benci tak ada bab rahmat Allah Ta'ala. Bila ada bab kasih sayang, ada turunnya rahmat pada Allah Ta'ala. Yang ke-10, hijrah daripada kebodohan kepada keilmuan. Tuan-tuan, untung di Selangor macam-macam majlis ilmu. Carilah, jangan tangguh. Tak ada pergi ke masjid, ada live streaming, betul? Semua cukup, bukan ratusan, dah beribu-ribu dah kuliah. Nak tengok yang Johor, nak tengok yang Terengganu, nak tengok yang Kelantan, semua ada. Tak ada bab jahil tuan-tuan kita zaman ni. Yang seterusnya, yang ke-11, yang ke-11, hijrah daripada kemalasan menuju kecergasan. Mesti bab positif, think positif. Itu hijrah yang hebat. Yang ke-12, hijrah daripada kesombongan menuju ketawadukan, iaitu kerendahan. Bila ada ilmu, kita hilang bab sombong, makin tunduk kita. Betul lah kata orang tua-tua, padi makin tunduk makin berisi. Yang ke-13, yang ke-13, hijrah daripada ketamakan menuju kepada kesederhanaan. Bila tamak sangat, tersungkur ending dia, akhirnya tersungkur. Jangan tamak sangat. Yang ke-13, yang ke-14, hijrah daripada keburukan menuju kepada kebaikan. Tinggalkan, lebih baik tinggalkan kepada yang buruk tu kepada bab kebaikan. Jangan kita cari jalan yang pelik. Hidup semua sementara saja. Akhir sekali, hijrah daripada kemarahan menuju kesabaran. Itu yang terbaik. Berhentilah bab marah-marah. Kesannya penyakit darah tinggi contohnya, betul? Cukup
Baran-baran tu zaman muda tuan-tuan. Ni dah berhenti, tersondol sikit kereta, cukuplah. Kita boleh bawa masuk kubur kereta, betul? Walaupun Jaguar, walaupun Q7 ke Q9 ke. Janganlah cari jalan, berhentikan bab marah. Pasal apa? Umat Islam yang hebat, bila hijrah, insya-Allah kita jadi umat yang terbaik, amalan yang disambut besok. Boleh tuan-tuan? 15. Nanti saya share dalam grup poin ni, saya share, insya-Allah boleh tengok. Itulah nak jadi, kata Dr. Sahibuddin, kata dia nak jadi umat Islam yang terbaik dalam dunia, dalam alam ni. Itulah 15 kena ada. Zaman sekarang, zaman Rasulullah, dia hijrah daripada bab akidah, hijrah bab iman dia kepada akidah, kemudian bab hijrah pada jahil pada kebaikan. Itu antaranya banyak, Itu dia 15 hikmah hijrah umat Islam di zaman sekarang. Boleh tuan-tuan? Tapi yang paling cantik sekarang, tuan-tuan follow My Quran Time. Baru terselongkar perangai kita, baru terselongkar apa yang sepatutnya kita buat, apa yang sepatut kita jadualkan sebelum kita masuk ke dalam liang lahat yang amat gelap. InsyaAllah, mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang lemah kesemuanya kepada saya. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Surah A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahya jasadana wa nawwir qulubana wasabbid ibanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri bina wa qdi hawalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami, tahassanna bizati wal jabru wa tasamna bil malakut allazi la yamut, isrifna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.